Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 5, topik taburan kebarangkalian. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita terus tengok contoh 9 muka surat 159. Okey, Emma melakukan tinjauan tentang prestasi. Saya rasa ini prestasi lah. Oh, peratus. Tentang peratus murid di sekolahnya yang menaiki bas sekolah. Didapati bahawa 45% daripada murid di sekolahnya menaiki bas sekolah. Satu sampel yang terdiri daripada 4 orang murid dipilih secara rawak dari sekolah itu. Okey, daripada soalan ini, dia minta awak 3 benda. Yang pertama, dia minta awak bina jadual taburan kebarangkalian binomial bagi bilangan murid yang menaiki bas sekolah. Lukis graf bagi taburan ini dan C daripada jadual atau graf. Cari kebarangkalian. Lebih daripada 3 orang murid menaiki bas sekolah, kurang daripada 2 orang murid menaiki bas sekolah. Okey, untuk soalan ini, kita terus tengok kepada penyelesaian. Yang pertama sekali, awak mesti tahu dahulu apakah kita punya X. X adalah bilangan murid yang menaiki bas. Itu adalah kita punya pemboleh ubah rawak diskrit. Bilangan murid yang menaiki bas. Itu adalah kita punya pemboleh ubah rawak diskrit. Awak mesti boleh kenal pasti X. Okey, sudah. So, kita nak cari N. N adalah apa? Sebab kalau ditengok di dalam soalan ini, didapati 45% ini adalah murid yang menaiki bas. 45% ini kejayaan ke kegagalan? Siapa boleh bagi jawapan? 45% kejayaan ke kegagalan? Kejayaan. Ya, kejayaan. Okey. So, 45% ini adalah kejayaan. Sebab pemboleh ubah kita adalah bilangan murid yang menaiki bas sekolah. So, 45% ini yang menaiki bas sekolah. Makanya, 45% ini adalah kita punya P. So, untuk tulis P ini, kita tak boleh tulis 45%. Kita mesti tulis dalam bentuk perpuluhan. So, P kita adalah sifar perpuluhan 45. So, bila kita sudah dapat P sama dengan sifar perpuluhan 45, Q adalah sifar perpuluhan 55. Mana saya dapat sifar perpuluhan 55? 1 tolak sifar perpuluhan 45. So, N. Siapa dapat jawapan? N sama dengan berapa? Yang kita nak pilih. 4. Okay, terima kasih. Siapa tadi? Nur Alani ya? So, 4. N kita adalah 4. Okay. So, kita dapat X kita. Okay, macam mana dapat X sama dengan sifar 1, 2, 3, 4? X adalah kita punya pemboleh ubah rawak diskrit. So, dekat sini kita ada N sama dengan 4. Makanya, X adalah sifar 1, 2, 3 dan 4. So, itu adalah kita punya X. X ini bergantung kepada kita punya N. Kalau N kita 3, so X kita ialah sifar 1, 2, 3. Dia macam itu. So, ini tadi yang kita sudah dapat daripada soalan. Q adalah sifar perpuluhan 55. So, untuk menggunakan rumus, awak mesti boleh kenal pasti 4 benda ini. Okay, 4 benda itu dulu awak kenal pasti. Kalau awak tak dapat kenal pasti, kalau awak gagal nak kenal pasti, awak tak dapat guna rumus. Padahal rumus dah ada. Sayang, rugi. Itu kira macam bonus sudah tu. Okay, so rumus ini disediakan. Okay, soalan minta kita bina jadual taburan kebarangkalian. Yang ini awak sudah buat dekat subtopik sebelum ini. Yang kita buat adalah dia minta bina jadual taburan kebarangkalian. Maksudnya kita perlu cari sifar 1, 2, 3 dan 4. Kita nak cari apakah kebarangkalian. Sifar orang murid naik bas. Apakah kebarangkalian?
seorang murid naik bas. Apakah kebarangkalian 2 orang murid naik bas? Kenapa saya guna kebarangkalian? Sebab dekat sini dia guna P besar. Ini adalah kebarangkalian. Okay, so untuk cari P, kita guna rumus. So, dekat sini, R kita adalah sifar. Kita gantikan sahaja ke dalam rumus. Dekat sini, N. N kita ialah tadi 4. C, memang kita guna C. Dan R kita adalah sifar. Dekat sini. Okey, P, sifar perpuluhan 45 kita dapat tadi. Kuasa R, R masih lagi sifar sebab kita tengok dekat sini. Lepas itu Q, Q adalah kita dapat tadi sifar perpuluhan 55. Kemudian kuasa N tolak R. So, 4 tolak sifar. Okay, ini awak terus tekan kalkulator. Make sure kalau awak tekan kalkulator jangan letak kurungan. Okay, maksud saya jangan letak kurungan is kalau awak tekan kalkulator, kalau awak ada kalkulator lah, awak boleh cuba tekan. Kalau awak tekan direct macam ini, dia akan letak math error. So, kalau awak nak tekan kalkulator, awak tekan macam ini. Darab sifar perpuluhan 45, kuasa sifar, darab sifar perpuluhan 55, kuasa 4. Barulah awak dapat jawapan. Kalau awak tekan, dia ikut macam ini. Math error. Kalkulator saya math error. Saya tak pastilah kalkulator awak. Awak boleh cuba. Awak boleh cuba. Nanti dalam exam nanti tiba-tiba awak tekan, apa cikgu math error? Nah, kalau awak cuba tekan, awak tahu kenapa dia math error. Okay, so kita sambung. Dekat sini kita cari R sama dengan 1. Okay, kita cari apabila X sama dengan 1. So, gantikan sahaja. So, N kita masih 4. C, R kita ialah 1. P kita masih sifar perpuluhan 45. R kita ganti 1. Q masih sifar perpuluhan 55. N tolak R. So, 4 tolak 1. Ataupun awak boleh terus letak 3, tak jadi masalah. So, bila awak tekan kalkulator, awak ambil 4 tempat perpuluhan. Okay? Ambil 4 tempat perpuluhan. Jangan lupa bundar. Ini biasa. Lupa bundar ini. Kalau dalam exam, kalau awak lupa bundar, itu sudah dikira salah. Okay? Kalau awak ambil 4 tempat perpuluhan. Kalau lebih, tak apa. Kalau lebih, jadi benda lain. Okay, so seterusnya, kita cari untuk 2. Kita guna rumus yang sama. NCR. Okay, kita gantikan sahaja R itu dengan 2. Rumus dia semua masih sama. Kita akan dapat sifar perpuluhan 3675. Okay, dan seterusnya kita cari untuk 3. Awak akan dapat sifar perpuluhan 2 sifar-sifar 5. Dan seterusnya, kita gantikan R sama dengan 4. Kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 4 1 sifar. Nampak dekat sini ya. Kalau tekan kalkulator, sifar perpuluhan sifar 4 1. So, sifar ini awak masukkan. Okay, ingat 4 tempat perpuluhan. TP. Okay, soalan B. Lukis graf bagi taburan ini. Okay, setiap kali bila soalan minta kita lukis graf, seperti biasa, apa yang kita perlu buat dulu, kita bina jadual. Okay, jadual apa? Jadual yang kita dapat tadi, yang ini. So, jadual kita tadi apabila X sama dengan R. So, dekat sini yang kita cari tadi, yang kita dapat. P adalah kebarangkalian yang kita dapat tadi. So, apabila X ini sama dengan sifar, kita dapat sifar perpuluhan sifar 915. So, 1 sifar perpuluhan 2995 dan seterusnya. Ini tadi kita dapat daripada jadual kekerapan. Jadual kebarangkalian yang kita dapat tadi. So, daripada jadual kebarangkalian ini, kita lukis graf. Ini adalah dekat paksi mengufuk. Dan ini dekat paksi mencancang. Okey, untuk dekat ADMAT ini, biasakan diri guna istilah paksi mengufuk dan paksi mencancang.
Okay, jangan biasakan diri guna paksi X, paksi Y. Sebab dalam ADMAT ini, paksi mengufuk dia boleh jadi banyak benda. Paksi mencancang dia pun boleh jadi banyak benda. So, kalau dalam matematik, boleh lagi lah saya maafkan paksi X, paksi Y. Tapi dalam ADMAT, biasakan guna perkataan mengufuk dan mencancang. Okay, dalam soalan pun kadang-kadang dia gunakan paksi mengufuk sebagai sesanuk-sesanuk dan gunakan paksi mencancang sebagai sesanuk-sesanuk. Kalau awak tak tahu mana paksi mengufuk, mana paksi mencancang, graf awak nanti tunsang. Bila dia tunsang, sifar markah, rugi. Okay, biasakan diri guna mengufuk dan mencancang. Okay, so bila kita lukis, untuk binomial, dia adalah discrete. Okay, so bila dia discrete, graf yang awak dapat, dia tidak bersambung. Plot titik awak ini titik yang awak plot tadi. Apabila ini sifar perpuluhan sifar 915. So, awak plot dekat sini. Jangan risau, nanti dalam exam dia bagi skala. Dekat sini untuk bagi contoh sahaja. So, sifar perpuluhan 915 kita plot dekat sini. Kemudian, apabila 1, kita plot dekat sini 1, dapat dekat atas ni. Okay, ini awak dah plot lah. Kemudian, 2 ini, bila plot, dapat dekat sini, sifar perpuluhan 3675. Bila awak plot ini, tak semestinya, bukan tak semestinya, tak perlu awak macam plot sifar perpuluhan 3675 tepat-tepat. Tak perlu. Awak ambil sahaja, contohnya dekat sini kan, sifar perpuluhan sifar 9. Untuk kejituan kita manusia ini, memadai 2 tempat perpuluhan sahaja. So, dekat sini sifar perpuluhan 2995 kan. So, kita ambil sifar perpuluhan 3 sifar. Sebab itu dekat sini awak nampak dia dekat sifar perpuluhan 3 sifar. Kita manusia tak dapat plot dengan jitu sifar perpuluhan 2995. Tak dapat. Melainkan komputer yang plot. So, macam dekat sini, so kita plot sifar perpuluhan 3 7. So, dekat sini awak ambil 3 sifar perpuluhan 3 7. Dan yang ini pun sama juga. So, awak ambil sifar perpuluhan 2 sifar. So, awak ambil dekat sini sifar perpuluhan 2 sifar. Sebab itu dekat sini awak nampak dia dapat sifar perpuluhan 2 sifar. Dan yang terakhir dekat 4 ini sifar perpuluhan sifar 4. So, ambil sifar perpuluhan sifar 4. Okay. So, bila awak sudah siap plot, garisan awak, titik plot awak tak boleh disambung. So, dia sambung dengan nilai dia sendiri. Kenapa dia disambung dia macam ini? Ini kita panggil discrete. Maksudnya special. UNI. Dia tidak ada orang yang ketiga. So, maksudnya kalau apabila X dia sama dengan sifar, kebarangkalian dia memang sifar perpuluhan sifar 9. Ini kan awak sudah tengok. Sebab itu dah dipanggil pemboleh ubah rawak discrete. Okay. Discrete maksudnya special, maksudnya khas. Okay. Itu maksud discrete. So, garis ini awak mesti lukis. Okay, guna pembaris. Kemudian untuk soalan C, daripada jadual atau graf cari kebarangkalian. Dia cakap dekat sini daripada jadual atau graf. So, awak boleh pilih secara peribadi. Awak nak jadual ataupun graf. Kalau saya lebih senang tengok jadual. Lebih daripada 3 orang murid menaiki bas sekolah. Ini yang saya maksudkan kelas minggu lepas. Okey, ini awak sudah belajar dalam ketaksamaan tingkatan 4. Apa maksud lebih daripada 3 orang? Boleh ke tidak 3 orang? Boleh, cikgu. 3 tak boleh. Okey, sebab dia kata lebih daripada 3. So, dekat sini kita katakanlah kita tadi ada 3, 4 orang kan. Kita ada sifar 1, 2, 3, 4 orang. Betul? Dia kata lebih daripada 3 orang. So, bila lebih daripada 3 orang, yang ada cuma 4 sahaja. So, dia kata lebih. So, bila lebih, 3 itu tidak termasuk. Okay, ini tadi saya dapat dekat soalan A. Sebab itu dekat sini, awak akan dapat X lebih besar daripada 3.
Kan ketaksamaan yang awak sudah belajar dekat dia kata 4 dulu. Ini lebih besar. Ini adalah lebih kecil. Dan lagi satu lebih besar atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Bila dia ada sama dengan ini maksudnya termasuk sekali. So dekat sini dia kata lebih. So bila dia kata lebih, 3 tidak termasuk. So bila 3 tidak termasuk, kita cuma guna simbol X lebih besar 3. So tadi kita sudah dapat, kalau lebih besar daripada 3, so yang dia nak cuma dekat sini sahaja. 3 tidak termasuk. 3 tidak termasuk. So yang ada cuma 4. So kita boleh buat kesimpulan dekat situ. Yang kita perlu cari adalah X sama dengan 4 sahaja. Okay, so untuk X sama dengan 4 sahaja, kita dapat dekat sini sifar perpuluhan sifar 4 satu sifar. So dapatlah jawapan sifar perpuluhan sifar 4 1 3. Okay, untuk ayat-ayat macam ini yang saya maksudkan minggu lepas. Bila dia bagi ayat macam ini, awak mesti boleh tukarkan dia ke dalam bentuk matematik macam ini. Nak guna simbol apa? Simbol kita ada 4. Okay, lepas itu untuk soalan 2. Kurang daripada 2 orang murid menaiki bas. Oh, terus bagi jawapan. Sorry. Dia kata kurang daripada 2 orang. So, kita tadi ada sifar 1, 2, 3, 4. Kurang daripada 2. So, 2 termasuk ke tidak? Tak, cikgu. So, kalau kurang daripada 2 itu tidak termasuk. So, bila dia tidak termasuk, yang kita ambil adalah sifar dan 1 sahaja. So, dapatlah dekat situ X sama dengan sifar dan X sama dengan 1. Sebab dia kata kurang daripada 2. So, 2 tadi tidak termasuk. Okay, benda-benda macam itu yang awak mesti boleh kaitkan. Okay. So, untuk X sama dengan sifar, kita dapat dekat sini sifar perpuluhan sifar 915. Tambah, untuk X sama dengan 1, sifar perpuluhan 2995. So, kita tambahkan sahaja. Dapatlah sifar perpuluhan 391 sifar. Untuk yang ini awak mesti yang pertama awak mesti fahamkan soalan, awak mesti boleh kenal pasti apakah pemboleh ubah rawak diskrit di dalam soalan. Lepas itu awak mesti boleh kenal pasti N, awak mesti boleh kenal pasti R, awak mesti boleh kenal pasti P, P kecil adalah kejayaan. Awak mesti boleh kenal pasti Q kecil adalah kegagalan. Sebab soalan akan minta awak cari P besar. P besar ini adalah kebarangkalian. Kemudian, ketaksamaan ini. Okay, apakah yang dimaksudkan lebih daripada 3 orang? Kita nak guna simbol yang mana? Apakah yang dimaksudkan sekurang-kurangnya 3 orang? Apakah yang dimaksudkan tidak lebih daripada 2? Paling banyak adalah 3. Semua benda itu awak mesti boleh tukarkan dalam bentuk ketaksamaan. Awak boleh tengok balik dalam bab, saya lupa, bab 4 kot, ketaksamaan. Tingkatan 4, matematik. Awak boleh tengok balik. Okay, so kita tengok contoh 10 muka surat 159. Untuk contoh 10 ini, dia lebih kepada kertas 1. Okay, yang tadi tu lebih kepada kertas 2. So, untuk kertas 1 ni, dia memang macam ini. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi suatu taburan binomial. Okay, ini adalah kita punya taburan binomial. Dia sudah cakap. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Dan B, cari nilai N. X apa? X adalah kita punya pemboleh ubah rawak diskrit. So, yang mana adalah X kita? Sifar 1, 2, 3, 4. So, itulah kita punya X. Simple. Sebab untuk kertas 1, dia memang penyelesaian mudah macam ini. Dan soalan B, cari nilai N. Okey, so untuk kebarangkalian, apakah nilai paling besar untuk suatu kebarangkalian? 1. Sifar adalah
paling kecil, maksudnya dia mustahil berlaku. Dan kebarangkalian 1 maksudnya dia confirm berlaku. So, untuk kebarangkalian yang paling besar adalah 1. Okey, ini saya tulis dalam bentuk umum. Ataupun awak boleh tulis macam yang dekat bawah ini. So, untuk kebarangkalian X sama dengan sifar, tambah X sama dengan 1, tambah X sama dengan 2, tambah X sama dengan 3, tambah X sama dengan 4, ini awak akan dapat 1. Kedua-dua ini, kalau awak nak tulis, kedua-dua ini boleh. Yang ini tak payah tulis pun, tak apa. Yang ini nak tulis, lagi bagus. Ataupun, awak nak tulis terus macam ini. So, apabila X sama dengan sifar, kebarangkalian X sama dengan sifar adalah 1/16. So, tulis 1/16. Kebarangkalian X sama dengan 1 adalah N. So, tulis tambah N. Kebarangkalian X sama dengan 2 adalah 5/16. So, tulis 5/16. Kebarangkalian X sama dengan 3 adalah N. So, tulis N. Dan kebarangkalian X sama dengan 4 adalah 1/2 N. Sama dengan 1. Semua kebarangkalian ini berlaku adalah 1. Okey, lepas itu soalan minta cari nilai N. Yang ini awak tambahkan sahaja guna kefahaman algebra yang awak sudah belajar dekat menengah rendah. So, dapatlah 5/2N tambah 3/8. Kemudian pindahkan 3/8 ke sebelah kanan, awak akan dapat negatif 3/8. Kemudian awak akan dapat 5/2N sama dengan 5/8. Kemudian untuk mencari N, darab silang. Cikgu awak selalu ajar dulu darab silang. Tapi ataupun dekat sini, ini adalah darab. So, kalau darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. So, dapatlah N sama dengan 1/4. Simple. Ini adalah untuk penyelesaian kertas 1.